Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Ustazah Syafiqah. Pada hari ini kita sambung belajar lagi, masuk bab baru, bab 6, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Tingkatan 5, bab 5 KSSM. Kita lihat subtopik terlebih dahulu, 6.1, cabaran dalam Malaysia. Pertama sekali, Ustazah minta maaf sebab M tu huruf kecil, sepatutnya huruf besar. Ustazah baru perasan. M tu huruf kecil, sepatutnya huruf besar. Okey, Malaysia. Okey. Murid-murid, setelah pembentukan Malaysia, Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dalam pembinaan negara bangsa. Antara cabaran yang Malaysia hadapi adalah pemisahan Singapura dan ancaman komunis. Terdapat juga beberapa ancaman lain termasuklah pembangunan ekonomi, krisis politik di Sarawak dan perpaduan kaum. Jadi kita tengok subtopik ni, cabaran dalam Malaysia. Okey, ada 3 murid-murid. Okey, yang pertamanya cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Yang kedua, cabaran politik di Sarawak. Dan yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, murid-murid diminta buka buku teks muka surat 116. Okey. Okey, kita lihat cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Okey. Murid-murid di Malaysia ni terdiri daripada negara antara negara yang mempunyai pelbagai kaum dan masing-masing lagi masih memegang identiti kaum mereka sendiri, di mana kita tak wujudkan satu bangsa yang dikenali sebagai bangsa Malaysia. Jadi, setiap kaum masih ada hak untuk menganuti kepercayaan dan amalan kaum masing-masing. Okay. Kita tengok yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey. Murid-murid, Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak seperti biji timah dan koko. Namun begitu, rakyat mereka masih mengamalkan pertanian secara diri. Apa maksud secara diri? Kegiatan ekonomi ni maksudnya kita bekerja lah untuk mencari makan. Macam Ustazah kerja sebagai guru untuk mencari kehidupan Ustazah. Dan mereka dan penduduk Sarawak dan Sabah ni, mereka bekerja dalam pertanian lah, secara diri dan keluarga. Secara diri ni maksudnya dia cari rezeki tu untuk dikonsum oleh diri sendiri dan keluarga sahaja. Okey, apa yang kerajaan persekutuan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Okey, kerajaan persekutuan dia mempelbagaikan pertanian komersial. Komersial ni maksudnya apa? Dibuat secara besar-besaran dan untuk untuk mendapat keuntungan yang besar. Okey, seperti kelapa sawit, getah dan koko. Kerajaan juga membuka peluang kepada penduduk Sarawak dan Sabah untuk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Jadi awak tahulah masuk komersial ni maksudnya apa? Maksudnya secara besar-besaran lah. Macam kelapa sawit dibuka landang secara besar-besaran untuk mendapat keuntungan yang banyak. Kita lebihan hasil tu kita jual. Okey. Termasuk yang nombor 2, poin yang nombor 2 ni, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Okey. Untuk tahu murid-murid, Sarawak dan Sabah ni antara 2 buah negeri yang terbesar di Malaysia. Kalau awak sebelum ni tengok video Ustazah ada tunjuk peta tu. Kan? Betapa besarlah saiz dia. Kalau awak tengok peta negeri Johor sajalah. Negeri Johor ni berbanding dengan Sabah, kan? Sabah lagi besar daripada negeri Johor. Okey, kita tengok
Saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah menjadi cabaran dalam perhubungan dan pengangkutan. Kerana penduduk Sarawak dan Sabah dia masih bergantung dengan sistem pengangkutan air, iaitu sungai dan laut bagi tujuan perhubungan. Jadi apa yang kerajaan cuba lakukan, dia cuba usaha kerajaan persekutuan usaha menyimbangkan pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan 5. Okey, awak tengok ni setiap masalah ataupun cabaran, apa yang kita kena tengok, apa yang kerajaan persekutuan lakukan. Okey, kita tengok pula yang poin yang nombor 3, memajukan sistem pendidikan. Okey, kita tahu pada masa British jajah Tanah Melayu, dia ada yang ni kita tengok Sabah Sarawak. Okey, masa British jajah Sabah dan Sarawak. Okey, dia kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman itu. Diwujudkan sekolah vernacular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar sahaja. Okey. Murid-murid, kalau saya sebut vernacular ni, maksudnya dia guna bahasa pengantar dia, dan dia guna daripada guru lah yang diimport. Contohnya Cina ni, dia guna bahasa pengantar sekolah tu bahasa Cina. Lepas tu guru-guru tu kita ambil daripada negara China. Okey. Okey. Jadi murid-murid, apa yang masalah yang berlaku? Penduduk di kawasan pedalaman, dia tidak mendapat peluang yang secukupnya untuk bersekolah. Sebab apa? Sebab British tu dia buat sekolah tu kawasan bandar je. Kawasan luar bandar dia tak tumpu. Jadi kerajaan persekutuan buat apa? Dia untuk settle masalah ni, dia buat apa? Dia bina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum bumi putera. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid, kalau kita nak jadi guru di Sabah dan Sarawak, memang senang untuk bagi mereka lah yang penduduk asal Sabah dan Sarawak. Mereka akan bagi utama penduduk Sabah dan Sarawak. Kerana apa? Kerana kita nak ajar bahasa Melayu lah contohnya. Mereka tak tahu bahasa Melayu tu macam mana. Kan mereka kan mengamalkan bahasa dialek masing-masing. Contohnya kalau kat Sarawak tu dia bertutur bahasa Iban, bahasa Melanau. Jadi dia perlukan daripada penduduk asal Sarawak tu tersebut untuk mengajar. Melainkan kelebihan pada kita, kalau kita tahu tentang bahasa tersebut, mungkin kita boleh jadi guru di sana lah. Okey. Macam mana kita ajar dia orang bahasa Melayu? Kita kena terangkan bahasa dia orang. Bahasa Melanau, bahasa Iban, contohnya di Sarawak. Okey, dah settle. Okey, kita lihat yang nombor 2, cabaran politik di Sarawak. Okey, murid buka buku teks muka surat 118. Okey, kita tengok apa yang masalah yang berlaku. Okey, cabaran politik di Sarawak. Kita tengok Stephen Kalong Nikan ni merupakan ketua menteri pertama di Sarawak. Okey, masalah berlaku apabila 21 orang ahli konsen negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan beliau sebagai ketua menteri Sarawak. Jadi beliau dipecat oleh gubernur pada bulan Jun 1966. Stephen Kalong ni dia tidak puas hati, jadi dia bawa kes tersebut di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1966. Okey, murid boleh rujuk dalam buku teks pastikan buka. Okey, beliau kembali menjadi ketua menteri, namun beliau mendapat undi tidak percaya. Maksudnya Konsen negeri ni dia tak percaya lagi. Dan berlakunya krisis politik. Krisis politik ni perkauman lah. Menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak. Maksudnya tidak aman lah. Jadi bagi menyelesaikan masalah tersebut, apa yang berlaku? Tawi Sli ni. Tawi Sli ni telah menggantikan Stephen Kalong pada bulan okey. Pada situlah. Maaf ya. Okey, jadi Stephen Kalong ni diganti oleh Tawi
Okey, kita tengok yang akhir sekali. Cabaran perpaduan kaum. Okey, cabaran perpaduan kaum ni kita lihat kan. Kita lihat usaha mewujud perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh Malaysia. Apa maksud integrasi nasional? Integrasi nasional ni maksudnya murid-murid usaha untuk memupuk kesefahaman dan perpaduan pelbagai kaum. Untuk tahu murid pun tahu kan, Malaysia kan terdiri daripada pelbagai kaum. Kalau Semenanjung Tanah Melayu kita dapat lihat Melayu, Cina, India. Di Sarawak kita dapat lihat orang Melanau, Iban. Di Sabah Kadazan Dusun, Murut. Jadi kita tak ada satu bangsa Malaysia. Masing-masing boleh bebas mengamal kepercayaan masing-masing kan. Jadi susah kalau kita nak buat satu program tu untuk satu kaum saja. Kita kena fikir kaum lain macam mana. Itulah antara cabarannya. Okey. Walau bagaimanapun murid-murid, kerajaan persekutuan dapat atasi masalah tersebut. Dan awak masih lihat, kita boleh lihat lagi. Penduduk Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak masih kan aman. Okey, itu sahaja murid-murid. Jangan lupa sebarang pertanyaan boleh tanya Ustazah. Assalamualaikum.